Jutawan itu berpura-pura diserang sakit jantung, tetapi satu-satunya yang berlari menyelamatkannya adalah pekerja yang sering dihina oleh lelaki itu di lantai. Jantung Encik Razali bin Qasim masih berdegup, tetapi tiada siapa yang tahu. Dia telah terbaring selama 40 saat di laman berbatu di pintu masuk utama banglonya di Damansara Heights, dengan mata terpejam dan tubuh tidak bergerak. Apabila dia mula-mula mendengar kesunyian orang lain, tiada jeritan, tiada derapan kaki berlari ke arahnya, hanya suara-suara jauh, penuh perhitungan, hampir tidak acuh. "Ada sesiapa panggil ambulans?" tanya Cik Hidayah dari jarak 3 meter. Suaranya tidak bergetar. Ia adalah suara seseorang yang baru menumpahkan kopi dan bertanya, "Mana kain lap?" Razali mendengar bunyi tumitnya pada batu turap, 2 langkah ke arahnya, kemudian berhenti seketika, seolah-olah dia sedang menilai sama ada berbaloi untuk merosakkan kasutnya. "Seseorang panggillah," ulangnya. Salah seorang rakan kongsi perniagaannya, Encik Mazlan, bercakap dari pintu kereta. "Saya sudah hubungi dokter pribadi. Katanya mereka akan sampai dalam 20 menit. 20 menit. Razali memproses maklumat itu dengan kelopak mata yang tidak bergerak. Jika ia adalah serangan jantung sebenar, dalam 20 menit dia pasti sudah mati. Dia telah merancang semuanya dengan Dr. Azman 3 hari sebelumnya. Jatuh terkawal, tidak dramatik, tidak berlebihan. Hanya rebah ke lantai secara semula jadi, mengekalkan pernafasan minimum, dan menunggu. Dia ingin melihat, dia perlu tahu siapa sebenarnya orang-orang di sekelilingnya, sebelum menandatangani wasiat yang telah lama ditunggu oleh peguamnya. Ayahnya, Haji Qasim, pernah memberitahunya sesuatu yang tidak dapat dia lupakan. "Razali, apabila orang percaya kamu akan mati, mereka akan menunjukkan wajah sebenar mereka, dan wajah itu tidak boleh dipalsukan. Jadi dia memutuskan untuk mati seketika." Tetapi sementara dia terbaring di lantai, mendengar Cik Hidayah bertanya kepada angin sama ada sesiapa yang memeriksa di mana dia menyimpan dokumen insurans, sementara Encik Mazlan mengira masa dan tukang kebun melihat dari jauh tanpa bergerak. Razali merasakan sesuatu yang tidak dia sangka akan rasakan, rasa malu yang senyap dan mendalam. Bukan kerana mereka, tetapi kerana dirinya sendiri, kerana telah mengelilingi dirinya dengan orang-orang seperti itu selama bertahun-tahun dan tidak menyadarinya. Ketika itulah dia mendengar derapan kaki yang berbeza, laju, tanpa perhitungan. Baldi air yang dijatuhkan ke lantai dengan bunyi yang kuat, lutut yang terlanggar batu turap di sisinya, tanpa berhati-hati, tanpa takut kesakitan, dan tangan dengan sarung tangan getah kuning itu, diletakkan di dadanya dengan ketegasan yang tidak meminta izin. "Encik Qasim, Encik." Suara Puan Aminah binti Rashid adalah nada tegang antara ketakutan dan keazaman. Seseorang panggil 999. Sekarang, dia menjerit ke belakang tanpa menoleh, tanpa melepaskan dadanya. Dia tidak bernafas dengan baik. Razali merasakan tekanan mampatan dada yang berirama, kuat dan putus asa. Aminah tidak tahu dia sedar, tidak tahu dia sedang mendengarnya. Dia tidak tahu apa-apa, kecuali seorang lelaki terbaring di lantai, dan sesuatu perlu dilakukan. "Encik, bertahanlah, tolong, bertahanlah." Dia bergumam antara setiap mampatan. "Jangan pergi, tolong jangan pergi." Cik Hidayah dari belakang berkata dengan suara perlahan kepada Cik Murni, "Ya Allah, melampau betul." Razali mengetap giginya dari dalam. Aminah tidak menyadari. Dia terus dengan tangannya di dadanya, badannya condong ke hadapan, rambutnya jatuh menutupi mukanya. Dia memakai seragam biru dengan apron putih shift pagi dan sarung tangan kuning yang digunakannya untuk mencuci bilik air. Dia berlari keluar dari koridor dalam sebaik sahaja. Dia melihat Razali jatuh melalui tingkap kaca dan tidak terfikir untuk menanggalkannya. "Ambulans sudah dalam perjalanan," kata seseorang dari belakang. "Berapa lama lagi?" tanya Aminah tanpa melepaskan. "Tidak tahu, 10 menit mungkin. Kalau begitu saya akan teruskan." Dan dia teruskan. Razali mendengar Cik Hidayah menjauh ke arah bayang-bayang anjung. Dia mendengar bunyi pemetik api Encik Mazlan yang sedang merokok sambil menunggu. Dia mendengar 2 lagi pekerja yang memerhati dari ambang pintu tanpa melangkah masuk. Dan dia mendengar Aminah yang masih berlutut di atas batu turap dengan sarung tangan kuning dan pernafasan yang terengah-engah, tidak melepaskannya. "Encik tidak akan mati hari ini," katanya perlahan, hampir kepada dirinya sendiri. "Bukan hari ini." Ada sesuatu dalam frasa itu yang bukan dari pekerja kepada majikan, ia adalah dari seseorang kepada seseorang. Ia adalah nada seseorang yang telah melihat kematian dari dekat dan tidak bersedia untuk membiarkannya menang lagi. Razali belum tahu apa-apa tentang itu.
Tetapi sesuatu di suatu tempat antara dada dan perutnya bergerak. Apabila ambulans tiba dan paramedik mendekat, Aminah berundur untuk memberi ruang kepada mereka. Dia kekal berlutut di lantai dengan sarung tangan masih terpasang, memerhati lelaki-lelaki berseragam biru itu menguruskan Encik Razali. Salah seorang paramedik memandangnya. "Awak yang buat mampatan dada?" "Ya, bagus. Awak beri dia masa." Aminah mengangguk. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengesat tangannya pada apron, bangun dengan susah payah. Lututnya sakit dan mengambil baldi yang telah dijatuhkannya ketika berlari keluar. Cik Hidayah melihatnya dari anjung. Dia tidak berkata apa-apa. Aminah juga tidak. Dia berjalan kembali ke pintu masuk servis dengan baldi di tangan, belakangnya lurus, dan jantungnya masih berdegup laju. Di koridor menuju dapur, dia berhenti seketika, menyandarkan belakangnya ke dinding, menutup mata, dan kemudian dalam diam, tanpa sesiapa melihatnya, Puan Aminah mula menangis. Bukan kerana kelegaan, bukan kerana ketakutan. Dia menangis kerana pagi itu. Sebelum keluar dari rumah, Danish telah memberitahunya kepalanya sakit lagi. Dan dia telah berkata bahawa dia akan baik-baik saja, bahawa semuanya akan baik-baik saja, dan dia masih tidak tahu sama ada benar apa yang dia dengar dari lantai. Dr. Azman adalah seorang yang berhati-hati. Itulah sebab mengapa Razali memilihnya untuk rancangan itu. Dia dirawat di klinik pribadi selama 3 jam, masa yang cukup untuk cerita itu dipercayai. Dan pada jam 2 petang, Encik Razali bin Qasim sudah kembali ke biliknya di Banglo dengan salur intravena di lengannya yang tidak diperlukan. Memandang Sailing, Dr. Azman menjenguk sebelum keluar. "Hebat, tiada siapa yang syak apa-apa." Razali tidak menjawab. "Adakah Anda mendapat apa yang Anda cari?" tanya doktor. "Lebih dari apa yang saya mahu." Dr. Azman faham bahawa sudah tiba masanya untuk pergi. Dia menutup pintu dengan berhati-hati. Razali ditinggalkan sendirian. Di luar, di taman, kehidupan Banglo itu berterusan seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Pekerja membersihkan, tukang kebun memangkas. Cik Hidayah telah keluar untuk menenangkan diri. Menurut apa yang dia beritahu Cik Murni dalam mesej yang Razali sempat lihat di skrin teleponnya, yang terlupa di atas meja sisi katil, walaupun sarafnya, menilai dari apa yang dia dengar di lantai, tidak pernah terlalu terganggu. Dia mengulang setiap suara, setiap kesunyian, setiap saat dari 40 saat dia terbaring di laman berbatu. Cik Hidayah, 2 langkah, berhenti, berundur, soalan tentang ambulans yang diucapkan ke udara tanpa bergerak ke arahnya. Kemudian, sementara Aminah melakukan mampatan, frasa kepada Cik Murni, "Ya Allah, melampau betul." Razali telah mendengarnya dengan kejelasan yang menyakitkan, bukan kerana ia mengejutkannya, tetapi kerana ia mengesahkan sesuatu yang telah dielaknya untuk mengakui selama berbulan-bulan. Encik Maslan, telefon. Doktor pribadi, 20 menit. Encik Maslan tidak bergerak dari kereta. Razali telah menjalankan perniagaan dengannya selama 12 tahun. Dia telah meminjamkan wang kepadanya dalam 3 kesempatan. Dalam yang terakhir, RM 2 juta yang tidak pernah dikembalikan dan tentang mana-mana pun tidak pernah mereka bincangkan lagi. Pekerja di ambang pintu. Tiada seorang pun melangkah masuk. Mereka melihat seperti melihat kemalangan di lebuh raya dengan rasa ingin tahu dan kelegaan kerana bukan kereta mereka sendiri yang terbalik. Dan kemudian dia, Razali kembali ke saat itu berulang kali tanpa mencarinya. Lutut melanggar batu turap, tangan di dadanya, suara memberitahunya untuk bertahan, untuk tidak pergi. Puan Aminah binti Rashid telah bekerja di rumah itu selama 2 tahun 4 bulan. Razali tahu tempoh yang tepat kerana dialah yang menyemak kontrak pekerjaan sebelum menandatanganinya. Dia telah mengupahnya atas cadangan pentadbir yang menggambarkannya sebagai serius, rajin, dan menepati masa. Di atas kertas dia sempurna. Dalam kenyataan, Razali hampir tidak pernah memandangnya. Apabila dia memandangnya, ia adalah untuk mencari sesuatu yang salah. Lantai bilik kerja yang tidak cukup berkilat, habuk di sudut almari. Atau pada suatu masa, dia tiba 8 menit lewat hanya sekali dalam lebih dari 2 tahun. Dan dia memberitahunya di dapur di hadapan pekerja lain, bahawa jika dia datang lewat lagi, dia sendiri akan memproses potongan gaji itu. Dia tidak berkata apa-apa, menunduk dan berkata, "Ya Encik." Dan Razali meneruskan jalannya ke garaj tanpa berfikir 2 kali. Kini dia berfikir, ada sesuatu dalam nada Aminah semasa dia melakukan mampatan yang tidak sepadan dengan imej yang dia miliki tentangnya. Ia bukan suara pekerja yang takut kehilangan pekerjaan jika majikan mati. Tiada perhitungan dalam suara itu, hanya desakan, hanya semacam keazaman yang tidak dipelajari, yang dimiliki atau tidak dimiliki. Encik tidak akan mati hari ini.
Razali mengulang frasa itu dalam diam kerana dia peduli. Tiada sebab logik. Dia tidak baik kepadanya, tidak kejam secara luar biasa, tetapi juga tidak adil. Dia tidak peduli, yang kadang-kadang lebih teruk. Namun, Aminah adalah satu-satunya yang berlari. Dia bangun perlahan di atas katil, mengambil telepon, mendial nombor Ensik Ganesan, pembantu pribadinya. Saya perlu awak siasat seseorang secara senyap-senyap. Nama Puan Aminah binti Rashid, pembantu rumah di sini. Saya ingin tahu semuanya, sejarahnya, keluarganya. Mengapa dia bekerja di sini? Jika dia ada hutang, jika dia ada masalah, semuanya. Ada jeda singkat. Ada apa-apa berlaku? Ya, kata Razali, tetapi saya belum tahu apa. Dia meletakkan telepon. Dia terus memandang tingkap. Taman itu disiram cahaya jingga petang Kuala Lumpur yang baginya selalu terasa terlalu sentimental. Cahaya yang mengundang untuk memikirkan perkara-perkara yang lebih selesa untuk tidak difikirkan. Pada jam 6 petang, Cik Hidayah muncul. Dia masuk ke bilik dengan ekspresi yang Razali segera kenali. Ekspresi seseorang yang datang untuk persembahan yang telah disiapkan dengan baik. Dia membawa bunga mawar putih, yang dia tahu Razali tidak suka, dan sebuah beg dari farmasi dengan barang-barang yang tidak diminta. Sayang, katanya dengan suara yang paling lembut, bagaimana awak? Saya sangat takut. Razali memandangnya, dia mencari pada wajah itu sebarang keretakan, sebarang sisa dari apa yang berlaku pagi itu. Dia tidak menemui apa-apa. Cik Hidayah adalah seorang pelakon kelas pertama, dan pada saat itu dia faham bahwa itulah sebenarnya dia selama berbulan-bulan. Sebuah lakonan. Saya baik-baik saja, katanya. Doktor kata, ia adalah episod ringan. Syukurlah. Dia duduk di tepi katil, memegang tangannya. Jarinya sejuk. Saya sangka yang terburuk. Ya, sudah tentu. Bagaimana mungkin tidak berfikir begitu? Razali meneliti matanya yang sempurna, bimbang pada kadar yang betul, mesra pada kadar yang sesuai. Dan apa sebenarnya yang awak fikirkan apabila awak melihat saya di lantai? Cik Hidayah berkedip. Saya fikir awak boleh mati, Razali. Awak akan mati, dan saya akan sendirian. Dia mengerutkan dahinya sedikit, jenis kerutan yang kelihatan seperti kekeliruan, tetapi Razali sudah membacanya sebagai amaran. Mengapa awak bertanya begitu? Tiada apa-apa, katanya. Saya penat. Maaf. Cik Hidayah tersenyum lagi. Dia menekan tangannya. Berehatlah. Esok awak akan lebih baik. Apabila dia keluar, Razali menghela nafas yang telah ditahannya tanpa disedari. Di luar, di suatu tempat di dalam rumah, dia mendengar bunyi baldi dikosongkan ke singki, langkah ringan di koridor berjubin, suara perlahan bersenandung sesuatu hampir tanpa bunyi. Aminah, shift petang. Razali tertanya-tanya sama ada dia tahu. Dia sedar ketika dia mendengarnya memberitahunya agar tidak mati. Dia tertanya-tanya sama ada itu mengubah apa-apa. Dia masih belum mempunyai jawaban, tetapi Ensik Ganesan menelepon keesokan harinya dengan laporan itu. Dan apa yang dia beritahu mengubah sepenuhnya soalan-soalan yang Razali fikir dia sedang tanyakan, penghinaan yang disimpannya. Puan Aminah binti Rashid bangun setiap hari pada jam 4.40 pagi, bukan kerana disiplin, tetapi kerana kebiasaan seorang yang ingin terus hidup. Mula-mula dia memeriksa Danish, memandangnya tidur dari pintu bilik yang mereka kongsi di Pangsapuri 2 bilik di kawasan Ceras. Sebuah katil untuknya, tilam di lantai untuknya. Dia mengira pernafasannya 7 saat, teratur. Hanya kemudian dia membenarkan dirinya bergerak ke dapur. Dia menyediakan sarapan Danish sebelum dia bangun. Oat dengan sedikit gula Melaka jika ada, dan buah-buahan dipotong kecil, kerana kanak-kanak itu sukar mengunyah sejak kitaran kemoterapi terakhir. Dia meninggalkan semuanya bertutup di atas meja. Dia menulis nota. Selalu nota. Walaupun Danish berumur 9 tahun dan boleh membaca dengan sempurna, yang berbunyi seperti, Ibu sayang awak sampai akhir alam semesta. Makan semuanya, hari ini awak akan baik-baik saja. Kemudian dia menaiki bas jam 5.15 pagi. Tiba di Banglo Damansara Heights sebelum jam 6. Tidak pernah lewat, tidak pernah sekali dalam lebih dari 2 tahun. Kecuali pagi Selasa itu di mana Danish mengalami sawan pada jam 4 pagi. Dan dia membawanya ke hospital kecemasan. Dan walaupun begitu, dia tiba di tempat kerja pada jam 8.16 lewat, kerana dia tidak mempunyai sesiapa untuk menjaganya dan terpaksa menunggu jiran dari tingkat 4. 8 menit itu telah menyebabkan dia dihina secara terbuka. Encik Razali telah menunggunya di dapur. Itu sudah pelik. Dia jarang sekali masuk ke dapur sebelum jam 9, tetapi pagi itu dia berdiri di samping pulau marmar dengan kopi di tangan dan ekspresinya yang menunjukkan dia telah lama merasa tidak selesa. Awak datang lewat, Aminah. Itu bukan soalan. Ya, Encik. Saya ada kecemasan dengan anak saya. Ia tidak akan berlaku lagi.
Itu juga yang dikatakan oleh pekerja terakhir dan yang sebelumnya. Dan ia berlaku. Aminah tidak berkata apa-apa. Dia mengekalkan pandangannya pada satu titik tetap antara pulau dan Ensik Razali. Titik neutral yang seseorang belajar untuk mencari apabila tidak boleh memandang ke hadapan mahupun menundukkan kepala sepenuhnya, tanpa itu juga menjadi masalah. Jika awak datang lewat lagi, potongan gaji akan terus dari gaji. Faham? Ya, Encik. Dan jangan hanya faham, tunjukkannya. Dia berpusing dan keluar dari dapur. Dua pekerja lain, Puan Zaiton dan Cik Suraya, memandang Aminah. Puan Zaiton membuat isyarat bibir. Maaf. Dan Aminah menggelengkan kepala perlahan. Tidak perlu. Dia sudah belajar bahwa belas kasihan saksi boleh menjadi seberat penghinaan itu sendiri. Kadang-kadang lebih. Itu bukan satu-satunya masa. 3 bulan sebelumnya, Encik Razali telah menemui gelang emas nipis di atas meja sisi katil di biliknya. Gelang yang bukan milik Cik Hidayah, itu ditentukan kemudian. Tetapi milik sepupunya yang telah melawat rumah itu seminggu sebelumnya dan terlupa tanpa memberitahu sesiapa. Tetapi pada masa ia muncul tanpa konteks, kesimpulan pertama Encik Razali adalah lain. Dia memanggil semua pekerja ke ruang tamu. Encik Razali tidak menjerit. Dia tidak pernah menjerit. Itulah yang membuat kata-katanya menyakitkan dengan cara yang tersendiri. Dia mengatakannya dengan tenang, seperti orang yang menyatakan fakta matematik. Ada perhiasan yang hilang. Jika ada sesiapa yang tahu sesuatu, inilah masanya untuk memberitahu. Senyap, jika ia ditemui di antara barang-barang seseorang, prosesnya serta-merta, tanpa perdebatan. Matanya melayari ketiga-tiga mereka. Dia berhenti seketika pada Aminah lebih lama daripada yang lain. Aminah merasakannya, seperti merasakan aliran udara sejuk dari bawah pintu yang tertutup. Dia tidak berkata apa-apa karena tiada apa yang perlu dikatakan. Dia tidak mengambil apa-apa. Tidak pernah mengambil apa-apa. Dalam 2 tahun 4 bulan dia tidak pernah mengambil sehelai pin pun dari rumah itu yang bukan miliknya. Gelang itu muncul 2 hari kemudian di dalam poket jaket yang sepupu Cik Hidayah temui ketika mengemas beg pakaian. Cik Hidayah menyebutnya secara sepintas lalu semasa sarapan, seolah-olah ia adalah perincian kecil. Oh, ternyata itu milik Camila, dia terjatuh. Encik Razali tidak berkata apa-apa kepada pekerja selepas itu. Tiada permohonan maaf, tiada pengiktirafan. Kehidupan banglo itu berterusan seolah-olah tuduhan senyap itu tidak pernah berlaku. Tetapi Aminah menyimpannya. Bukan dengan dendam. Dia tidak mempunyai masa untuk dendam. Dia menyimpannya seperti menyimpan perkara yang menyakitkan dan tidak berguna untuk dilepaskan karena orang yang menyakitinya tidak tahu dia telah melakukannya. Apa yang orang luar tidak faham, apa yang kakaknya Kak Rosnah tidak faham apabila dia berkata, "Aminah, berhentilah. Carilah kerja lain, jangan biarkan diri awak dilayan begitu." Adalah Aminah tidak boleh berhenti. Bukan kerana dia tidak mempunyai pilihan secara abstrak, tetapi kerana pekerjaan itu, gaji tertentu itu, jadwal tertentu itu, adalah satu-satunya roda gigi yang menjaga mesin berfungsi. Rawatan Danish menelan belanja Rm3,800 sebulan. Gaji Aminah adalah 1,800. Perbezaan itu ditanggungnya dengan hari Ahad yang dia bekerja untuk keluarga lain di Mont Kiara, dengan simpanan yang telah dikumpulkannya sebelum Danish sakit, dan dengan pinjaman yang diberikan oleh koperasi pekerja domestik yang memberinya 6 bulan tempoh tangguh sebelum mengenakan faedah. 6 bulan itu akan tamat dalam 3 minggu. Kehilangan pekerjaan itu bukan kehilangan pekerjaan, ia adalah kehilangan Danish. Itulah yang Aminah pikul setiap pagi apabila dia menaiki bas jam 5.000 plus pagi. Itulah yang membuatnya tiba tepat pada waktunya. Menunduk apabila perlu, mengatakan ya. Encik apabila yang betul adalah mengatakan sesuatu yang lain. Ia bukan kerendahan hati, ia adalah cinta. Cinta dalam bentuknya yang paling kasar dan paling senyap. Namun apabila dia melihatnya jatuh di laman berbatu pagi itu, dia tidak memikirkan pekerjaan. Dia tidak memikirkan Danish, mahupun pinjaman, mahupun 2 tahun 4 bulan dia bertahan. Dia memikirkan seorang lelaki di lantai yang mungkin sedang sekarat. Itulah yang tiada siapa di pintu masuk itu fahami. Bukan Cik Hidayah dengan mawar putihnya petang itu, mahupun Encik Mazlan dengan rokoknya, mahupun pekerja dari ambang pintu. Encik Razali juga belum faham, tetapi laporan yang Encik Ganesan serahkan kepadanya pada jam 9 pagi, keesokan harinya mula membuka pintu yang Razali tidak tahu telah tertutup selama bertahun-tahun. Encik Ganesan adalah seorang yang teliti. Itulah sebab lain mengapa Razali menyimpannya rapat. Dia masuk ke bilik kerja dengan sebuah fail nipis. Ia bukan fail yang tebal. Ia adalah kehidupan seorang wanita berumur 34 tahun yang tidak mempunyai rahasia besar, hanya beban berat,
dan dia meletakkannya di atas meja tanpa komen. Razali membukanya. Nama penuh Puan Aminah binti Rashid, dilahirkan di Ipoh. Tiba di Kuala Lumpur pada usia 19 tahun. Berkahwin pada usia 23 tahun dengan Encik Jeffrey bin Saleh, seorang operator di sebuah kilang bahan binaan di kawasan perindustrian Shah Alam. Mereka mempunyai seorang anak, Danish bin Jeffrey, dilahirkan 9 tahun yang lalu. Razali membalikkan muka surat. Encik Jeffrey bin Saleh meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Punca, serangan jantung akut. Dia berumur 31 tahun. Razali mengerutkan dahi, 31 tahun. Dia terus membaca. Kilang tempat Jeffrey bekerja telah ditutup 3 tahun 2 bulan yang lalu, 4 minggu sebelum kematiannya. Rekod koperasi pekerja menunjukkan bahwa penutupan itu mendadak, tanpa notis awal, dan pekerja kehilangan faedah sah kerana syarikat itu dibubarkan di bawah bentuk insolvensi yang, menurut aduan yang beberapa operator cuba ajukan tanpa berjaya, bukanlah nyata, tetapi dimanipulasi. Razali berhenti, mencari nama syarikat Pembinaan dan Bekalan Shah Alam STN, BHD. Dia berdiam diri selama beberapa saat. Dia kenal nama itu. Dia kenal kerana 3 tahun 2 bulan yang lalu, dalam operasi pengambilalihan dan penyusunan semula aset yang pada masa itu baginya kelihatan sebagai langkah perniagaan yang bersih, firmanya telah menyerap kontrak pembekalan syarikat pembinaan itu dan telah mengesyorkan, secara teknikal mengesyorkan kepada pelabur agar membubarkannya untuk mengelakkan liability pekerja. Dia tidak menandatangani penutupan itu secara langsung. Dia tidak pernah melakukannya secara langsung, tetapi cadangannya yang menggerakkan kepingan-kepingan. Dan 4 minggu selepas penutupan itu, suami Aminah telah mengalami serangan jantung. Seorang lelaki berumur 31 tahun, tanpa pekerjaan, tanpa faedah, dengan seorang istri dan seorang anak kecil. Razali menutup fail, bangun dari kerusi, berjalan ke tingkap. Di bawah di taman, Aminah mengemop lantai galeri batu dengan gerakan yang tepat dan sekata. Seperti biasa, Encik Ganesan menunggu di pintu. "Ada apa-apa lagi?" tanyanya. "Tidak," kata Razali. "Terima kasih." Dia terus memandang taman lama selepas Encik Ganesan keluar. Pada suatu ketika, tanpa dia memilih secara sedar, tangannya mengepal di atas kaca tingkap. Anak yang tidak boleh menunggu. Petang itu Aminah keluar dari banglo pada jam 6:15. Bas lewat 22 menit lebih dari biasa. Ada kesesakan lalu lintas di Jalan Tun Razak yang memaksa mereka berhenti 3 kali di lampu isyarat yang sama. Aminah melihat jam di telefon, menyimpannya, mengeluarkannya lagi, menyimpannya. Dia tiba di Pangsapuri di Ceras pada jam 7:40. Pintu terbuka, tidak terbuka luas, hanya sedikit terbuka, seperti apabila seseorang masuk tergesa-gesa dan tidak menolak selak dengan baik. Aminah menolaknya perlahan. Pangsapuri itu gelap, kecuali cahaya dari bilik Danish, yang menembusi dari bawah pintu dengan nada kuning samar. "Danish, sini, ibu." Suara itu lemah, bukan jenis kelemahan yang dimiliki kanak-kanak apabila bosan atau letih, tetapi jenis yang lain. Aminah membuka pintu. Danish berada di atas katil, berbaring mengiring dengan lutut membengkok ke dada. Dia berumur 9 tahun, tetapi dalam posisi itu dia kelihatan lebih kecil, lebih rapuh, seolah-olah badannya mengecil ke dalam, dahinya bersinar. Aminah melintasi bilik dalam 3 langkah, meletakkan tangannya di dahi. Panas, bukan demam tinggi, belum lagi, tetapi panas dengan cara tertentu yang dia sudah kenali. Haba yang datang sebelum haba, yang merupakan tanda bahawa sesuatu mula bergerak ke arah yang salah. Bila mula, semasa makan tengah hari, Puan Ramlah beri sup dan saya tidak dapat makan banyak. Puan Ramlah adalah jiran tingkat 3, seorang janda, pesara, yang menjaga Danish pada hari kerja dengan sejumlah wang yang Aminah bayar secara tunai dan yang diterima oleh Puan itu dengan kemurahan hati yang senyap dari seseorang yang memahami apa itu memerlukan bantuan tanpa tahu bagaimana untuk memintanya. "Awak ambil pil jam 2? "Ya." Puan Ramlah beri dan yang jam 6. Danish ragu-ragu. "Saya lupa." Aminah pergi ke laci meja sisi katil, mengambil kotak pil berwarna-warni. Merah untuk pagi, biru untuk tengah hari, kuning untuk petang, putih untuk malam, dan membuka petak kuning. Pil itu masih ada di sana. Dia mengisi segelas air di bilik air, membawanya. "Ambillah." Danish mengambilnya perlahan, melakukan usaha menelan yang membuat perutnya kecut setiap kali dia melihatnya. "Boleh ibu baringkan saya di sini sebentar?" tanyanya. "Tentu saja." Aminah duduk di tepi katil. Danish meletakkan kepalanya di pangkuannya. Dia membelai rambutnya, nipis, lembut,
yang telah tumbuh dalam 2 bulan terakhir sejak kitaran terakhir dengan gerakan perlahan dan sekata. Bagaimana sekolah? Saya tinggal di rumah. Puan Ramlah kata saya tidak kelihatan sehat. Dia buat dengan baik. Ibu, apa? Majikan di tempat kerja mati. Aminah berhenti seketika. Hanya sesaat. Tidak sayang, dia baik-baik saja. Itu hanya menakutkan, tetapi dia baik-baik saja. Puan Ramlah nampak di berita ambulans, tiba di sebuah rumah di Damansara Heights. Itu tempat ibu bekerja, ya, tetapi dia sudah baik-baik saja. Danish memproses itu dalam diam. Dia mempunyai kebiasaan itu, menyimpan sesuatu sebelum mengatakannya, seolah-olah dia perlu menyusunnya terlebih dahulu. Aminah teringat begitu banyak tentang Jeffrey, sehingga kadang-kadang dia sakit melihatnya. Awak menolongnya. Ibu melakukan apa yang ibu boleh, sehingga para medik tiba. Dan dia tahu itu awak? Ibu tidak tahu. Jika dia tahu, dia patut berterima kasih kepada awak. Aminah tersenyum, senyuman kecil yang keluar tanpa izin. Kadang-kadang orang tidak tahu untuk berterima kasih. Ayah selalu kata bahwa tahu berterima kasih itu adalah sifat orang yang hebat. Ayah awak betul dalam banyak perkara. Danish menutup mata. Demam itu menariknya ke arah tidur. Aminah terus membelai rambutnya sehingga pernafasan kanak-kanak itu menjadi sekata dan perlahan. Kemudian Aminah memandang Sailing. Telepon bergetar di dalam poket. Dia mengeluarkannya dengan berhati-hati, tanpa menggerakkan lengan yang menyokong Danish. Ia adalah nombor yang dia kenali segera. Hospital Kuala Lumpur, Jabatan Onkologi Pediatrik. Dia keluar dari bilik tanpa membuat bunyi, menutup pintu, menjawab di koridor. Berbicara dengan Aminah binti Rashid, ya, saya menelepon dari bahagian bil perkhidmatan onkologi. Kami perlu bercakap dengan Anda tentang akaun pesakit Danish bin Jeffrey. Aminah menyandarkan badannya ke dinding koridor. Beritahu saya, kitaran kemoterapi seterusnya dijadwalkan pada hari Selasa minggu depan. Untuk melaksanakannya, kami memerlukan baki tertunggak dibayar sepenuhnya. Pada masa ini terdapat hutang 1,600 yang sepadan dengan kitaran sebelumnya dan kos ubat bulan ini. Saya tahu berapa saya berhutang, kata Aminah. Suaranya tidak bergetar. Tentu saja, kami hanya membuat peringatan yang sewajarnya. Jika baki tidak diselaraskan sebelum hari Isnin, prosedur pada hari Selasa perlu dijadwalkan semula. Dijadwalkan semula. Untuk bila, bergantung kepada ketersediaan dan status keuangan akaun. Mungkin 2 minggu, mungkin sebulan. Aminah menutup mata. Dr. Lim, dokter yang merawatnya, telah memberitahunya pada janji temu terakhir bahwa kitaran tidak boleh diganggu, bahwa tindak balas Danish terhadap rawatan itu baik, sangat baik katanya, dengan cara berhati-hati yang dimiliki oleh ahli onkologi untuk menyampaikan berita baik. Tetapi tindak balas itu bergantung pada kesinambungan. Sebulan kelewatan boleh bermakna kemunduran 3 bulan. Saya akan dapat uang itu, kata Aminah. Untuk hari Isnin, untuk hari Isnin. Berhenti seketika. Sempurna, direkodkan. Selamat malam, mereka meletakkan telepon. Aminah berdiri di koridor dengan telepon di tangan. Dia membuat pengiraan yang telah dilakukannya puluhan kali dalam beberapa minggu terakhir. Yang sentiasa berakhir dengan hasil yang sama, tidak cukup. Gaji separuh bulan seterusnya tidak akan keluar sehingga hari Jumat dan jumlahnya Rm900. Simpanan yang tinggal adalah 350. Kerja Ahad di Mont Kiara akan memberinya Rm180. Jumlah yang ada sebelum hari Isnin, Rm1430. Kekurangan Rm170. Rm170. Dalam konteks lain ia adalah sedikit. Dalam konteksnya ia adalah perbezaan antara kitaran hari Selasa dan sebulan yang hilang. Dia memikirkan kakaknya Kak Rosnah. Kak Rosnah tinggal di Johor Bahru. Dia mempunyai 3 orang anak dan seorang suami yang bekerja dalam pembinaan dengan gaji yang cukup-cukup. Kali terakhir dia meminjam 6 bulan yang lalu, Kak Rosnah telah menghantar apa yang dia mampu, Rm50, dengan mesej yang berbunyi, "Maaf, Aminah, jika saya boleh lebih saya akan hantar lebih." Aminah tidak akan memintanya lagi. Dia memikirkan koperasi itu. Tempoh tanggo 6 bulan, akan tamat dalam 3 minggu. Jika dia meminta pendahuluan sebelum itu, faedah akan mula berjalan dari sekarang. Dia memikirkan Ensik Razali, bukan sebagai penyelesaian. Dia hanya memikirkannya. Dia memikirkan 8 menit, dia telah menghinanya di hadapan pekerja lain. Tentang gelang dan pandangan yang lebih lama kepadanya daripada yang lain. Tentang 4 minggu kerja yang sepatutnya dibayar kepadanya pada hari Jumaat, dan yang sebenarnya adalah Mailalimu sebandua lebih dari apa yang dia ada sekarang. Dia kembali ke bilik Danish, duduk di tepi katil, memandangnya tidur. Demam masih ada di sana, senyap, menunggu. Semuanya akan baik-baik saja.
katanya perlahan. Itu adalah perkara yang sama yang dia tulis dalam nota pagi. Itu adalah perkara yang sama yang dia ulangi kepada dirinya sendiri setiap malam di atas tilam di lantai. Itu adalah perkara yang sama yang dia katakan kepada Jeffrey pada pagi dia meninggalkan rumah menuju sebuah kilang yang tidak akan lagi membukakan pintunya. Semuanya akan baik-baik saja dan Jeffrey telah pergi dengan frasa itu sebagai perisai. 3 minggu kemudian dia adalah keranda tertutup di tanah perkuburan Sungai Besi. Aminah memadamkan lampu kecil meja sisi katil. Dia duduk dalam kegelapan di sebelah anaknya yang bernafas, mengira pernafasan itu seolah-olah itu satu-satunya perkara yang nyata di dunia. 7 saat, 8 teratur. Di seberang bandar, di Banglo Damansara Heights, Ensik Razali bin Qasim masih terjaga di hadapan sebuah fail tertutup dengan nama sebuah syarikat yang telah dibubarkannya tertulis di suatu tempat dalam ingatannya. Kedua-duanya belum tahu apa yang dipikul oleh yang lain. Kedua-duanya belum tahu bahwa jarak di antara mereka semakin kecil, walaupun tiada seorang pun dari mereka mencarinya. Razali menyiasat. Pada jam 7 pagi keesokan harinya, Ensik Razali bin Qasim sudah berada di bilik kerjanya. Dia tidak tidur lena. Ia bukan sesuatu yang sering berlaku padanya. Dia adalah jenis yang mudah tidur dan bangun dengan rancangan yang jelas di kepala. Tetapi malam itu siling biliknya terlalu jelas, terlalu putih, terlalu bersedia untuk mengembalikan setiap pemikiran yang coba dilepaskan. Fail itu berada di atas meja di mana dia meninggalkannya. Dia membukanya lagi, bukan kerana dia telah melupakan apa yang dikatakannya, tetapi kerana dia perlu membacanya semula dengan kepala yang tenang, untuk melihat sama ada dalam keadaan tenang, ada apa-apa yang berubah. Tiada apa-apa yang berubah. Syarikat pembinaan dan bekalan Shah Alam Seften, Mahoda, penutupan melalui pembubaran. Kehilangan faedah pekerja untuk 47 pekerja. Encik Jeffrey bin Saleh di antara mereka. Serangan jantung 4 minggu selepas penutupan. Razali membaca baris itu 3 kali. 31 tahun. Serangan jantung. Dia tahu apa yang dikatakan doktor tentang stres dan jantung. Dia tahu apa yang berlaku kepada seorang lelaki berumur 31 tahun tanpa pekerjaan, tanpa faedah, dengan istri dan anak yang baru lahir, dengan hutang yang tidak dapat dibayar, dengan kekosongan yang ditinggalkan oleh pekerjaan yang hilang secara tiba-tiba. Dia tahu apa yang dilakukannya kepada tubuh dan segala yang lain. Dia tidak menandatangani apa-apa secara langsung. Itu secara teknikalnya benar. Tanda tangannya tidak muncul dalam dokumen penutupan. Namanya muncul dalam rantaian cadangan yang membawa kepada keputusan yang diambil oleh orang lain. Di meja di mana dia tidak hadir secara fizikal, tetapi hasilnya adalah sama seperti yang dia cadangkan. Dalam dunia perniagaan, perbezaan itu sangat penting. Dalam dunia di mana Jeffrey berumur 31 tahun dan meninggalkan seorang istri dengan seorang bayi yang baru lahir, perbezaan itu tidak penting sama sekali. Razali bangun. Pergi ke tingkap, taman itu kosong, masih awal. Aminah tidak akan tiba sehingga jam 6 dan dia telah melihatnya pergi semalam sebelum gelap. Dia tertanya-tanya buat kali pertama dalam 2 tahun bagaimana perjalanan yang dilakukannya. Ke kawasan mana dia pergi, berapa lama masa yang diambil. Dia memanggil Ensik Ganesan. Saya perlukan lebih banyak maklumat tentang kes Shah Alam. Saya ingin tahu jika ada aduan rasmi, jika ia sampai ke mana-mana peringkat undang-undang, dan saya mahukan butiran kematian Jeffrey, hospital, sijil kematian, jika ada apa-apa yang menghubungkan tarikh-tarikh itu. Untuk apa awak perlukan itu, Razali? Itu adalah kali pertama dalam beberapa tahun Ensik Ganesan bertanya kepadanya untuk apa. Untuk mengetahui apa yang saya lakukan, kata Razali. Senyap seketika, faham, saya akan telepon awak pada waktu tengah hari. Razali meletakkan telepon. Dia menuang secawan kopi. Dia berdiri memandang taman tanpa menikmatinya. Pada jam 9.15 dia mendengar bunyi baldi air yang biasa di koridor sayap timur. Aminah telah tiba. Dia tidak keluar menemuinya. Dia belum jelas apa yang perlu dilakukan dengan apa yang dia tahu, dan selagi dia tidak jelas, yang paling jujur adalah tidak melakukan apa-apa. Dia telah belajar itu dari ayahnya. Bertindak sebelum mengetahui adalah kemewahan orang yang impulsif dan kesalahan orang yang pintar. Haji Qasim. Dia perlu bercakap dengan ayahnya. Selepas sarapan, Haji Qasim tinggal di sayap selatan Banglo, di 2 bilik yang telah disesuaikan untuknya, apabila kakinya mula lemah setahun setengah yang lalu. Dia berumur 71 tahun, menghidap diabetes, dan mempunyai ketajaman fikiran yang seringkali tidak menyenangkan, kerana dia tidak membezakan antara masa yang sesuai untuk menggunakannya dan masa yang lebih baik untuk diam. Razali mengetuk pintu. Masuk. Haji Qasim duduk di kerusi di tepi tingkap dengan surat khabar terbuka
dan cermin mata di hujung hidungnya. Dia memandangnya masuk dengan ekspresinya yang berbunyi. Saya tahu mengapa awak datang. Yang Razali telah belajar untuk abaikan tanpa berjaya. Bagaimana pagi ini, ayah? Tanya Razali. Dengan kaki saya. Duduklah, jangan buat saya berpaling leher. Razali duduk di hadapannya. Bila awak akan beritahu saya apa yang sebenarnya berlaku semalam, kata Haji Kasim, tanpa mengangkat mata dari surat khabar. Apa maksud ayah? Maksud saya, serangan jantung tidak hilang dalam 3 jam dengan salur intravena dan pulang ke rumah untuk melihat fail di bilik kerja sehingga tengah malam. Dia melipat surat khabar, meletakkannya di atas meja kecil, memandang anaknya. Dr. Azman, saya kenal dia sejak rambutnya masih hitam. Razali. Lelaki itu tidak tahu menipu dengan wajahnya. Razali tidak segera menjawab. Itu adalah ujian, katanya akhirnya. Haji Kasim tidak bergerak. Ujian. Saya ingin tahu siapa yang bertindak. Sebelum menandatangani wasiat, saya ingin mempunyai kepastian. Dan awak sudah dapat? Ya. Dan apa harga untuk mendapatkannya? Soalan itu tergantung di udara. Razali faham bahwa itu bukan retorik. Ia membuatkan saya melihat siapa Cik Hidayah sebenarnya. Itu awak sudah tahu. Bukan begitu. Bukan seperti itu. Haji Kasim mengangguk perlahan, menyatukan tangan di pangkuan. Dan budak perempuan itu, Aminah? Razali mengangkat pandangannya. Awak kenal dia? Saya melihatnya setiap hari. Dia membawakan saya sarapan apabila Puan Zaitun tiada. Dia bertanya bagaimana keadaan saya. Bukan sebagai soalan protokol tetapi sebagai soalan sebenar. Razali memproses itu. Ayah tahu apa-apa tentang dia, tentang hidupnya. Haji Kasim memandangnya dengan tajam seketika. Saya tahu dia ada anak yang sakit. Dia sendiri memberitahu saya beberapa bulan yang lalu apabila saya bertanya mengapa dia datang dengan wajah yang tidak tidur. Dia kata anak itu mengalami malam yang sukar. Dia tidak memberi butiran lanjut, tetapi seseorang belajar untuk membaca apa yang tidak dikatakan. Leukemia, kata Razali. Haji Kasim tidak terganggu, hanya menutup mata seketika. Bagaimana awak tahu? Saya siasat. Mengapa? Karena dia adalah satu-satunya yang berlari. Senyap, Haji Kasim terus memandang tingkap. Di luar, pokok-pokok palma di taman bergerak dengan angin pagi Kuala Lumpur. Angin sejuk dan jernih yang turun dari bukit. Ayah tahu apa yang paling menyedihkan dalam semua ini, Razali. Apa? Yang awak perlu berpura-pura mati untuk melihat apa yang ada di depan mata awak 2 tahun yang lalu? Razali tidak menjawab. Tiada jawaban yang sah. Apa yang akan awak lakukan dengan Cik Hidayah? Tanya Haji Kasim. Saya belum tahu. Dan dengan Aminah juga tidak. Haji Kasim kembali mengambil surat khabar. Membukanya, menyesuaikan cermin matanya. Apabila awak tahu, beritahu ayah. Dan kemudian, tanpa mengangkat mata. Dan Razali, sebelum melakukan apa-apa, pastikan apa yang awak lakukan adalah atas alasan yang betul. Bukan kerana rasa bersalah, bukan kerana penebusan murah, tetapi atas alasan yang betul. Razali keluar dari bilik ayahnya dengan frasa itu, mengikutinya di koridor. Encik Ganesan menelepon pada jam 12.40. Saya menemui apa yang awak minta. Suaranya mempunyai nada yang berbeza, lebih berhati-hati. Ada 2 cubaan aduan dari pekerja Syarikat Pembinaan dan Bekalan Shah Alam Sa'an BHD. Kedua-duanya telah diarsipkan. Yang pertama kerana kecacatan bentuk. Yang kedua kerana peguam yang mewakili mereka menarik diri tanpa memberi penjelasan di tengah-tengah proses. Berhenti seketika. Razali, peguam yang menarik diri itu adalah dari firma guaman yang secara historis telah bekerja untuk syarikat-syarikat kumpulan pelabur yang awak cadangkan dalam operasi itu. Razali mengetap telefon. Itu boleh dibuktikan dengan masa dan dengan seseorang yang ingin melihatnya. Ya, dan sijil kematian Jeffrey. Serangan jantung akut, 27 Mac, 3 tahun yang lalu. 28 hari selepas penutupan kilang, doktor forensik mencatatkan sebagai faktor risiko berkaitan stres akut berpanjangan. Razali menutup mata. Terima kasih Encik Ganesan. Apa yang akan awak lakukan? Apa yang saya patut? Dia meletakkan telefon. Dia duduk di bilik kerja selama beberapa waktu yang tidak diukurnya. Di luar di koridor, dia mendengar derapan kaki Aminah lalu dengan baldi air menuju sayap bilik. Bunyi air bergerak di dalam baldi. Derapan kaki yang terus tanpa henti. Seorang wanita yang datang setiap hari untuk membersihkan rumah lelaki yang keputusannya telah menyumbang kepada kemusnahan hidupnya dan yang masih merupakan satu-satunya yang berlari apabila lelaki itu jatuh ke lantai. Razali belum mempunyai nama untuk itu, tetapi dia tahu dia tidak boleh terus tanpa berbuat apa-apa. Dia mengambil sehelai kertas kosong dari laci meja, menulis 3 perkataan, memadamnya, menulisnya semula dan memadamnya semula,
Kerana perkataan tidak cukup lagi, mula-mula dia perlu memandangnya di mata. Konfrontasi. Pada pagi Khamis, Razali memberitahu Ensyik Ganesan bahawa dia tidak menerima kunjungan sehingga tengah hari. Dia menutup pintu bilik kerja, duduk, menunggu. Pada jam 9.50, dia mendengar derapan kaki di koridor. Dia sudah mengenalinya, bukan kerana dia mencarinya sebelum ini, tetapi kerana dalam 3 hari terakhir, dia mula mendengar perkara-perkara yang sebelum ini melintas di telinganya tanpa meninggalkan jejak. Derapan kaki Aminah adalah sekata, tanpa tergesa-gesa, tetapi tanpa berhenti. Bunyi seseorang yang tahu dengan tepat ke mana dia pergi, walaupun tidak diberitahu bahawa seseorang sedang menunggunya. Dia menekan loceng dalam yang berhubung dengan pekerja. Menunggu 30 saat, kemudian ketukan lembut di pintu. Masuk. Aminah masuk dengan kain lap di tangan dan ekspresi neutral. Ekspresi seseorang yang masuk ke bilik mengharapkan arahan atau aduan tanpa membayangkan bahawa ia mungkin bukan kedua-duanya. Selamat pagi, Ensyik Razali. Adakah Ensyik perlukan sesuatu? Razali memandangnya. Buat kali pertama dalam 2 tahun 4 bulan dia memandangnya dengan sebenar-benarnya. Bukan seperti melihat ke hujung bilik yang orang lain perlu bersihkan, tetapi seperti melihat seorang individu. Duduklah, Aminah. Dia tidak bergerak serta merta. Matanya sejenak melayari kerusi di hadapan meja, kemudian kembali kepadanya. Maaf, apa? Duduk tolong. Aminah mendekati kerusi. Dia duduk di hujung, tidak bersandar, tidak selesa, tetapi di hujung, seperti seseorang yang bersedia untuk bangun pada bila-bila masa. Dia meletakkan kain lap di atas lututnya. Razali tidak berkias. Saya ingin bertanya sesuatu dan saya perlukan awak menjawab dengan jujur. Ya, Ensyik. Mengapa awak menolong saya pada hari Selasa? Aminah memandangnya tajam. Ia hanya sepersekian detik, tetapi Razali menangkapnya. Sesuatu di matanya yang bukan kejutan sebenarnya, tetapi pengiktirafan. Seolah-olah dia telah menjangkakan soalan itu tanpa mengetahuinya. Kerana Ensyik terbaring di lantai dan tidak bernafas dengan baik, katanya. Ada orang lain di sana. Ya, tiada siapa yang bergerak. Tidak, dan awak ya. Mengapa awak? Aminah memandang kain lap di atas lututnya seketika. Apabila dia mengangkat mata, ada sesuatu yang berbeza dalam ekspresinya. Ia bukan cabaran. Ia lebih mirip kepada kejujuran yang dibenarkan oleh seseorang apabila sudah tiada apa lagi yang perlu dirisaukan untuk mengatakan kebenaran. Kerana saya melihat seorang lelaki jatuh. Saya tidak melihat majikan saya. Saya tidak melihat Ensyik Razali. Saya tidak memikirkan pekerjaan atau apa-apa. Saya melihat seorang lelaki jatuh dan saya bergerak. Semudah itu. Razali tidak berkata apa-apa selama beberapa saat. Semudah itu. Dia mengulang. Semudah itu. Tidak memikirkan apa-apa lagi. Pada bila-bila masa, Aminah menahan pandangannya. Pada masa itu tidak. Razali menyedari ketepatan jawaban itu. Pada masa itu tidak. Apa yang datang sebelum atau selepas itu adalah cerita lain. Dan selepas itu, Aminah ragu-ragu. Hanya sesaat. Tetapi ia kelihatan. Selepas itu saya memikirkan anak saya, katanya. Tetapi itu tidak ada kena-mengena dengan Ensyik. Mengapa awak memikirkan anak awak? Ensyik Razali, Aminah. Itu adalah kali pertama dia menyebut namanya tanpa ia menjadi perintah atau teguran. Saya perlu faham. Saya tidak bertanya kerana ingin tahu. Dia menelitinya, pandangan langsung menilai yang Razali telah lihat sejak di laman berbatu dan yang kini bersemuka jauh lebih sukar untuk ditahan daripada yang dia jangkakan. Apabila seseorang kehilangan seseorang, kata Aminah perlahan, tinggal satu perkara pelik, semacam kebiasaan untuk mencuba, melakukan apa yang boleh, walaupun tidak cukup kerana kali yang tidak dilakukan, tidak akan dilupakan. Dia berhenti seketika. Saya kehilangan suami 3 tahun yang lalu. Ia adalah serangan jantung. Saya berada di rumah dengan bayi ketika itu berlaku. Tiada sesiapa berdekatan dengannya. Tangannya mengetat kain lap di atas lututnya. Saya tidak memikirkan itu setiap hari. Tetapi apabila saya melihat Ensyik jatuh, badan saya bergerak sebelum kepala saya. Bilik kerja itu senyap. Razali terpaksa memandang ke tingkap. Bukan kerana dia tidak dapat menahan pandangan Aminah, tetapi kerana apa yang baru didengarnya memerlukan tempat untuk berlabuh. Dan satu-satunya tempat yang ada pada masa itu adalah kaca sejuk itu dan cahaya kelabu pagi Kuala Lumpur di seberang. Aminah menunggu. Saya turut bersimpati atas kematian suami awak, kata Razali akhirnya. Kata-kata itu keluar perlahan, seperti orang yang tidak yakin dengan beratnya. Terima kasih. Senyap lagi, Razali memusingkan kerusi ke arah meja, mengambil fail yang telah dibukanya dan ditutupnya selama 3 hari. Dia memegangnya di tangan seketika, meletakkannya. Aminah,
Awak tahu di mana suami awak bekerja sebelum meninggal dunia. Perubahan itu serta-merta, bukan pada postur. Dia tidak bergerak, tetapi pada sesuatu yang lebih mendalam, lebih sukar digambarkan. Seolah-olah udara di dalam bilik telah berubah suhu. Di sebuah kilang bahan, katanya, suaranya lebih tenang. Syarikat Pembinaan dan Bekalan Shah Alamsdan, BHDN. Aminah tidak berkata apa-apa. Awak tahu? Tanya Razali. Apa yang sepatutnya saya tahu, Ensik Razali, itu adalah jawaban yang bijak, bukan penafian dan bukan pengesahan. Ia adalah soalan balas. Dan dalam soalan itu, Razali membaca bahwa dia tahu dengan tepat apa yang sedang dia bincangkan, atau sekurang-kurangnya dia mengesyaki. Saya terlibat dalam rantaian keputusan yang menyebabkan penutupan kilang itu, kata Razali. Dia mengatakannya secara terus terang, kerana berkias pada saat itu akan menjadi pengecut. Saya tidak menandatangani penutupan itu secara langsung, tetapi cadangan saya adalah sebahagian daripada apa yang memungkinkannya. Aminah tidak bergerak. Matanya tertumpu kepadanya, tenang, tanpa air mata, tanpa kemarahan yang kelihatan, dengan sesuatu yang jauh lebih sukar untuk dihadapi daripada mana-mana kedua-duanya. Pemahaman yang datang apabila sesuatu yang telah lama dijangka akhirnya terbentuk. Saya tahu, katanya. Razali berkedip. Awak tahu? Saya mengetahuinya 1,5 tahun yang lalu. Berhenti seketika. Apabila saya sudah bekerja di sini beberapa bulan, salah seorang peguam kumpulan pekerja yang cuba menyaman saya menelepon untuk memberitahu saya bahwa dia telah menemui nama syarikat induk. Saya menemui hubungan dengan kumpulan pelaburan Ensik. Berhenti seketika yang lebih lama. Saya tetap tinggal. Mengapa? Aminah memandangnya terus. Kerana saya memerlukan pekerjaan. Kerana Danish memerlukan rawatan. Kerana dunia nyata tidak berfungsi seperti yang kita mahukan dan tetap dengan kebencian atau pekerjaan adalah keputusan yang hanya saya boleh ambil. Dan awak memilih pekerjaan. Saya memilih anak saya. Razali menahan frasa itu. Dia menahannya seperti memegang sesuatu yang panas dengan berhati-hati. Mengetahui bahwa ia membakar. Mengetahui bahwa tiada cara untuk melepaskannya tanpa meninggalkan kesan. Awak benci saya? Dia bertanya. Ia bukan soalan kecil dan dia mengetahuinya. Aminah mengambil masa untuk menjawab. Saya memang benci, katanya. Banyak pada mulanya. Tangannya melepaskan kain lap di atas lututnya, melipatnya perlahan, tetapi kebencian itu mahal. Ia memakan tenaga dan saya tidak mampu kemewahan itu. Itu tidak adil. Tidak, ia tidak adil. Razali bangun dari kerusi, pergi ke tingkap. Tingkap yang sama, taman yang sama, tetapi segala yang dilihatnya dari sana berbeza dari apa yang berlaku seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu saya melakukan sesuatu, katanya sambil membelakangi wanita itu. Sesuatu yang saya sangka akan memberi saya kejelasan. Serangan jantung palsu itu. Razali berpusing. Cik Hidayah menahan pandangannya dengan ketenangan yang pada saat itu adalah yang paling mendedahkan yang dia boleh lakukan. Tiada kejutan padanya. Tiada langsung. Bila awak tahu? Tanya Razali. Hari Rabu. Dr. Azman bercakap dengan seseorang yang memberitahu saya. Dia mengangkat bahu sedikit. Perkara-perkara ini tidak seberapa rahsia seperti yang disangka, dan awak tidak berkata apa-apa. Saya menunggu untuk melihat apa yang awak akan lakukan dengan apa yang awak temui. Dan apa yang awak fikir saya temui. Yang saya adalah saya, kata Cik Hidayah. Dan dia mengatakannya tanpa dramatik, tanpa pembelaan, dengan kejujuran pelik seseorang yang telah memutuskan bahwa lebih selesa untuk mengakui perkara tertentu daripada menafikannya. Saya tidak berlari ke arah awak. Saya tahu, saya tidak meminta maaf untuk itu. Saya tidak meminta maaf kepada awak. Jadi, apa yang awak minta saya? Razali memandangnya lama. Tiada apa-apa, katanya. Saya tidak meminta apa-apa. Cik Hidayah memproses kata-kata itu, memprosesnya dengan cepat, dengan kepantasannya, dan Razali melihat detik yang tepat apabila dia memahami maksudnya. Ia bukan kejatuhan. Cik Hidayah tidak jatuh, tetapi ada sesuatu, kontraksi singkat di sekitar matanya, yang merupakan yang paling dekat dengan keretakan yang dia pernah lihat padanya sepanjang mereka saling mengenali. Kerana seorang pekerja, Razali, bukan kerana dia. Jadi mengapa? Kerana duit di lokernya, Cik Hidayah. Kerana Cik Murni di koridor pada hari Sabtu. Kerana apa yang saya dengar dari lantai pada hari Selasa. Dia berhenti seketika. Kerana segala yang saya telah lihat sebelum ini dan tidak mau lihat. Cik Hidayah berdiri. Dia membelai rambutnya dengan isyarat yang merupakan satu-satunya tanda bahwa sesuatu di dalam telah bergerak. Awak ada bukti tentang duit itu? Ya, kamera koridor yang menunjukkan Cik Murni berjalan. Itu tidak membuktikan apa-apa. Cukup untuk saya, untuk seorang hakim tidak.
Saya tidak membawa awak ke hadapan hakim. Cik Hidayah memandangnya tajam. Ada saat di mana Razali percaya dia akan mengatakan sesuatu yang lain. Sesuatu dari senjata hujah yang selalu dia ada. Kata-kata yang dia tahu bagaimana menggunakan sebagai pengungkit. Tetapi dia tidak berkata apa-apa. Dia berjalan ke pintu. Berhenti sebelum keluar tanpa berpusing sepenuhnya. Untuk rekod, katanya, saya tidak pernah meminta awak untuk mati. Saya hanya ingin tahu apa yang ada di dalam kotak itu. Pintu tertutup. Razali ditinggalkan sendirian di bilik kerja buat kali kedua minggu itu. Tetapi kali ini kesunyian itu berbeza. Ia tidak membawa beban rasa bersalah atau lumpuh seseorang yang tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Ia mempunyai sesuatu yang lebih mirip kepada udara selepas hujan, bersih, sejuk, tanpa halangan. Dia memanggil Encik Ganesan. Saya perlu bercakap dengan peguam saya petang ini. Dan esok saya mahu Cik Hidayah mendapati barang-barangnya dikemas di bilik tetamu. Perlu saya sampaikan sesuatu? Tidak. Dia sudah tahu. Dia meletakkan telepon. Dia pergi ke bilik ayahnya. Haji Kasim mengangkat mata dari buku apabila Razali masuk. Sudah, kata orang tua itu. Sudah. Haji Kasim menutup buku, mengangguk perlahan. Awak baik-baik saja, saya baik-baik saja. Awak melakukannya atas sebab yang betul? Razali memikirkan soalan itu. Dia memikirkannya dengan sungguh-sungguh, tanpa tergesa-gesa orang yang ingin keluar dari bilik. Saya rasa ya, Haji Kasim kembali membuka buku. Kalau begitu tidak mengapa. Razali kekal di kerusi di hadapan ayahnya. Dia tidak bercakap, Haji Kasim juga tidak. Di luar, petang Kuala Lumpur berakhir dengan cahaya yang bagi Razali selalu terasa terlalu sentimental. Kali ini dia tidak merasa begitu terganggu. Apa yang ayah tahu, Haji Kasim tidak tidur lena selama bertahun-tahun. Diabetes merampas tidurnya pada waktu subuh dengan rasa sakit yang tumpul di kaki, yang dipanggil oleh dokter sebagai neuropati, dan yang dia panggil dengan caranya menamakan sesuatu, harga hidup tidak sihat terlalu lama. Malam itu, bagaimanapun, dia terjaga kerana sebab lain. Sudah pukul 2 pagi apabila dia mendengar derapan kaki di koridor sayap selatan, perlahan, biasa. Razali tidak tidur. Haji Kasim menghidupkan lampu meja sisi katil, mengambil segelas air, menunggu. Derapan kaki berhenti di hadapan pintunya. Kemudian berterusan. Razali tidak masuk malam itu. Tetapi Haji Kasim tahu bahwa sesuatu sedang selesai bergerak di kepala anaknya dan bahwa kadang-kadang sesuatu memerlukan dorongan terakhir yang bukan datang dari luar tetapi dari beratnya sendiri apa yang dipikul seseorang. Pagi esoknya, dialah yang mencari Razali. Dia menemuinya di taman, berdiri di samping pancutan batu yang telah berada di tempat yang sama selama 30 tahun, dengan kopi di tangan dan mata tertumpu di antara air dan ufuk. Haji Kasim tiba perlahan dengan tongkatnya. Dia duduk di bangku kayu yang dia minta, diletakkan di situ khusus untuk hari-hari, di mana kakinya tidak mengizinkan. Tetapi taman itu memanggil. Duduklah, katanya kepada Razali. Saya baik-baik saja berdiri. Duduklah, Razali. Saya tidak memintanya kerana saya melihat awak letih. Saya memintanya kerana apa yang perlu saya katakan, layak kita berdua duduk. Razali memandangnya. Sesuatu dalam nada ayahnya. Ia bukan desakan, ia adalah beban. Itu membuatnya patuh. Dia duduk di bangku. Haji Kasim memandang air pancutan seketika, menyatukan tangan di atas tongkat. Sudah lama dahulu, katanya, sebelum awak lahir, datuk awak dan saya mengalami masa yang sangat sukar. Perniagaan kain kami muflis. Kami berhutang kepada 3 bank dan puluhan orang. Saya berumur 34 tahun dan saya rasa seperti tanah runtuh. Dia berhenti seketika. Ada seorang wanita yang menjual nasi lemak di sudut pejabat. Setiap pagi saya membeli sebungkus daripadanya, kerana itulah satu-satunya yang mampu saya beli. Suatu pagi saya tiba tanpa wang, tiada langsung, dan dia memberikan saya nasi lemak itu juga. Dia berkata, Haji Kasim, hari ini awak berhutang dengan saya, dan apabila awak mampu, awak bayarlah. Razali mendengar, wanita itu bernama Makcik Salmah, dan saya tidak pernah menagihnya untuk nasi lemak itu kerana pada masa perniagaan pulih, dia sudah meninggal dunia. Kanser, cepat, tidak sempat berbuat apa-apa, senyap. Makcik Salmah mempunyai seorang anak perempuan, kata Haji Kasim. Seorang gadis berusia sekitar 12,13 tahun yang kadang-kadang membantunya di gerai. Seorang gadis pendiam, serius, dengan mata besar orang yang belajar untuk memerhati. Kerana memerhati adalah satu-satunya perkara yang tidak boleh diambil daripadanya. Razali merasakan sesuatu di dadanya, gerakan perlahan, seperti apabila seseorang mengenali penghujung cerita yang dia tidak tahu dia sedang dengar dari awal. Aminah, kata Haji Kasim. Dia mengangguk. Aminah binti Rashid. Dia menyebut nama penuh dengan berhati-hati.
seperti orang yang membuka sesuatu yang telah disimpannya dengan hormat sekian lama. Apabila dia datang bekerja di sini, saya mengenalinya, bukan serta-merta. Sudah bertahun-tahun dan kami berdua telah berubah, tetapi ada sesuatu dalam diri seseorang yang tidak berubah. Cara berdiri, cara memandang, saya mengenalinya 2 minggu kemudian, dan ayah tidak berkata apa-apa. Bukan tempat saya untuk mengatakannya. Dia tidak mengenali saya, atau jika dia melakukannya, dia tidak menunjukkannya. Dan saya pikir jika dia telah memilih untuk bekerja di sini, dia mempunyai sebabnya yang bukan urusan saya untuk menghakimi. Razali bangun, berjalan 2 langkah ke arah pancutan, berhenti. Berapa lama ayah tahu tentang Jeffrey, tentang kilang itu? Haji Kasim tidak segera menjawab. Saya tahu setahun yang lalu. Encik Ganesan tidak seberapa berhati-hati seperti yang disangka apabila dia bercakap di telepon di koridor. Dan ayah juga tidak berkata apa-apa. Untuk memberitahu awak apa, Razali? Untuk menuduh awak? Untuk memberi awak pelajaran? Haji Kasim mengangkat mata. Awak bukan lelaki jahat. Tidak pernah. Awak seorang lelaki yang belajar beroperasi dalam sistem yang memberi ganjaran kepada kecekapan dan menghukum keraguan. Dan dalam sistem itu awak membuat keputusan yang kelihatan betul, kerana tiada siapa yang menunjukkan kepada awak wajah mereka dari pihak lain. Itu tidak membebaskan saya. Tidak, itu tidak membebaskan awak. Tetapi ia juga tidak menghukum awak selama-lamanya. Berhenti seketika. Apa yang menghukum awak selama-lamanya adalah mengetahui dan tidak melakukan apa-apa. Razali berpaling ke arah ayahnya. Apa yang harus saya lakukan, ayah? Itu adalah kali pertama dalam bertahun-tahun Encik Razali bin Kasim bertanya soalan itu kepada seseorang dengan nada itu, dengan keterbukaan itu. Haji Kasim memandangnya dengan sesuatu yang bukan bangga sepenuhnya maupun sedih sepenuhnya, tetapi gabungan kedua-duanya yang hanya wujud pada ibu bapa, yang telah hidup cukup lama untuk memahami bahawa anak-anak tidak terbentuk dalam kejayaan, tetapi dalam saat-saat mereka patah dan memilih bagaimana untuk bangun semula. Keluarga ini sudah berhutang nyawa kepada wanita itu sekali, katanya. Ibunya memberi saya makan ketika saya tiada apa-apa, dan dia menyelamatkan awak apabila tiada orang lain bergerak. Dia menahan pandangan anaknya. Awak tidak berhutang wang, Razali. Awak berhutang kehormatan, dan kehormatan tidak dibayar dengan pindahan bank. Ia dibayar dengan memandangnya di mata dan memberitahunya kebenaran sepenuhnya. Bukan bahagian yang selesa, kebenaran sepenuhnya. Razali mendengar kata-kata itu dan membiarkannya masuk tanpa tapisan. Di luar, di seberang taman, Kuala Lumpur memulakan paginya dengan bunyi bising bandar yang tidak pernah berhenti sepenuhnya. Dan di suatu tempat di bandar itu, di sebuah pangsapuri, 2 bilik di kawasan Ceras, seorang budak lelaki berumur 9 tahun dengan rambut nipis dan mata besar ibunya sedang bangun untuk pergi ke kemo pada hari Selasa. Haji Kasim menghulurkan tangan. Razali menyambutnya. Mereka tidak berkata apa-apa lagi. Kadang-kadang tidak perlu, yang jatuh dan yang bangkit. Hari Selasa bermula dengan hujan. Hujan renyai-renyai Kuala Lumpur yang tidak membasahi secara tiba-tiba, tetapi meresap dari tepi, dari leher, dari jahitan pakaian, sehingga seseorang menyadari bahawa dia basah kuyup tanpa merasakan saat tepat ia berlaku. Aminah tiba di banglo pada jam 6:09 pagi. Dia masuk melalui pintu servis seperti biasa, menggantung bagnya, bag yang sama, yang telah dikembalikan ke lokernya tanpa memberitahu sesiapa selepas kejadian hari Isnin, dan mengambil apron dari cangkuk. Puan Saleha muncul di pintu masuk dapur. Aminah, Encik Razali ingin bertemu awak sebelum shift bermula. Di taman. Aminah berhenti. Di taman, itu katanya. Taman pada waktu pagi itu dengan hujan renyai-renyai adalah kosong dan sunyi. Batu turap berkilauan basah. Pancutan batu terus mengalir seolah-olah hujan tidak mengubah apa-apa. Razali berdiri di samping pancutan, tanpa payung, dengan jaket di atas kemeja. Rambutnya sedikit basah, postur seperti biasa, lurus, tenang, tetapi sesuatu dalam cara dia menunggunya berbeza. Dia tidak menyilangkan tangan, tangannya dilepaskan ke sisi. Aminah mendekat. "Selamat pagi," katanya. "Selamat pagi." Dia berhenti seketika. "Bagaimana Danish?" Dia memandangnya. "Hari ini dia ada kitaran. Saya tahu." Bagaimana dia? Dengan ketakutan. Seperti biasa sebelum setiap sesi. Tetapi dia akan pergi. Berhenti seketika. Puan Ramlah membawanya kerana saya perlu bekerja. Razali mengangguk, memandang air pancutan seketika. "Saya ingin meminta sesuatu," katanya. "Dan saya ingin awak tahu bahawa ini bukan perintah atau syarat pekerjaan. Ini adalah soalan, dan jawapannya sepenuhnya milik awak." Aminah menunggu. "Boleh saya menemaninya hari ini?" Kesunyian yang menyusul mempunyai tekstur yang tersendiri.
Ia bukan kesunyian kejutan maupun kesunyian ketidakpercayaan. Ia adalah kesunyian seseorang yang menerima sesuatu yang tidak dijangkakan dan memerlukan masa untuk mengetahui di mana untuk meletakkannya. Ensik ingin pergi ke kemo Danish? Ya. Mengapa? Razali memandangnya terus. Kerana itulah yang patut saya lakukan. Bukan sebagai majikan, bukan sebagai pampasan, tetapi sebagai manusia. Aminah menelitinya. Pandangan menilai itu, yang mencari perangkap. Kali ini dia juga tidak menemuinya. Danish tidak tahu siapa Ensik, katanya akhirnya. Tidak perlu dia tahu hari ini. Dia tidak suka orang asing melihatnya di hospital. Faham. Saya boleh menunggu di luar. Aminah memandang air pancutan. Hujan renyai-renyai terus turun, halus dan berterusan. Dan kerja boleh tunggu sehari. Awak tidak perlu datang hari ini. Dengan gaji penuh. Berhenti seketika. Baiklah, kata Aminah. Hospital Kuala Lumpur mempunyai ruang menunggu di tingkat 3 yang berbau kopi mesin dan cecair pembasmi kuman tertentu yang Razali akan kaitkan selama-lamanya. Dari hari itu dengan bunyi derapan langkah pendek seorang kanak-kanak berusia 9 tahun yang berjalan menuju bilik yang tidak disukainya, tetapi yang ditujunya tetap, kerana ibunya telah memberitahunya bahwa setiap kali selesai satu kitaran, ia adalah satu kurang. Razali kekal di ruang menunggu. Aminah masuk bersama Danish. Dari luar, melalui kaca pintu yang terbuka sedikit, Razali melihat saat jururawat memasukkan jarum ke kanak-kanak itu. Dia melihat bagaimana Danish menggenggam tangan ibunya. Dia melihat bagaimana Aminah tidak mengalihkan matanya daripadanya, bercakap dengannya dengan suara perlahan, dengan senyuman yang sepenuhnya nyata, walaupun semua yang dipikul wanita itu. Razali memandang kaca itu lama, kemudian dia turun ke kafe, memesan 2 kopi dan salah satu jus kotak yang mempunyai lebih banyak gula daripada buah dan kembali ke ruang menunggu. Apabila Aminah keluar 2 jam kemudian, dia mendapati 2 kopi di meja kecil dan jus kotak di sisinya. Dia memandangnya, kemudian dia memandangnya. Jus itu untuk Danish, kata Razali. Untuk apabila dia keluar, jika dia suka strawberry, jika tidak kita buang. Aminah mengambil kopi itu, duduk. Mereka berdiam diri seketika. Ia bukan kesunyian yang tidak selesa. Ia adalah kesunyian 2 orang yang telah mengatakan yang paling sukar dan sedang belajar bahwa ada juga kemungkinan untuk hanya berada. Ayah saya menceritakan tentang ibu awak, kata Razali. Akhirnya, Aminah memegang cawan dengan kedua tangannya. Bila dia tahu, dia kata dia mengenalinya 2 minggu selepas awak tiba. Saya mengenalinya. Berhenti seketika. Dia membeli nasi lemak dari ibu saya selama bertahun-tahun. Dia adalah salah seorang yang selalu membayar tepat pada masanya. Apabila ibu saya sakit, dia menghantar sebungkus barangan dapur. Saya tidak tahu sama ada Ensik ingat. Ensik tidak tahu. Tetapi jika saya beritahu Ensik, Ensik akan ingat. Aminah mengangguk perlahan. Dia seorang lelaki yang baik. Ayah Ensik. Dia memandang kopi. Masih begitu. Razali tidak menjawab. Tetapi sesuatu di wajahnya bergerak dengan cara yang tidak biasa baginya. Apabila Danish keluar bersama jururawat, dia melihat ibunya duduk dengan seorang lelaki yang tidak dikenalinya. Dia berhenti di pintu. Danish, kata Aminah. Ini Ensik Razali, seorang kenalan. Danish memandangnya dengan mata besar dan serius yang dimilikinya. Kemudian dia memandang jus kotak. Jus itu untuk saya. Jika awak suka strawberry, kata Razali. Danish berfikir seketika. Saya suka. Kalau begitu ia milik awak. Danish mengambil jus itu. Duduk di sebelah ibunya. Razali menyadari betapa kurusnya dia, betapa jelasnya keletihan pada cara dia bersandar pada bahu Aminah. Tetapi dia juga menyadari perkara lain, bahwa kanak-kanak itu, walaupun begitu, mempunyai sesuatu di matanya yang bukan penyerahan diri. Ia adalah kehadiran. Kehadiran yang tenang dan nyata yang mengingatkannya. Tanpa dia dapat menjelaskan mengapa, kepada ayahnya sendiri pada usia 71 tahun. Mereka keluar bersama dari hospital pada jam 11.30 di kaki 5. Di bawah hujan renyai-renyai yang masih turun, Razali berhenti di hadapan Aminah. Saya ingin memberitahu awak sesuatu, katanya, dan saya ingin mengatakannya dengan baik. Bukan seperti yang saya coba di bilik kerja minggu lepas. Aminah memandangnya. Razali tidak mencari kata-kata yang elegan. Kata-kata yang elegan adalah untuk ucapan dan untuk kontrak. Ini bukan salah satu daripadanya. Apa yang berlaku kepada suami awak adalah sebahagian daripada akibat keputusan yang saya ambil, tidak secara langsung, tetapi secara tidak langsung. Dan awak hidup 2 tahun 4 bulan di rumah saya memikul itu, tanpa memberitahu saya, tanpa menggunakannya sebagai senjata, tanpa meminta apa-apa selain gaji yang awak peroleh,
Dia berhenti seketika. Itu menunjukkan tentang awak, bukan tentang saya. Dan saya ingin awak tahu bahwa apa yang saya lakukan sekarang bukan untuk merasa lebih baik. Ia kerana ia adalah perkara yang betul dan kerana saya berhutang kepada awak. Aminah mendengarnya tanpa mengganggu. Apabila dia selesai, dia memandang Danish yang sedang minum jus dengan kepekatan kanak-kanak yang minum jus kotak seolah-olah ia adalah perkara paling penting di dunia. Kemudian dia memandang Razali. Terima kasih, katanya. Hanya itu, ia sedikit. Ia adalah tepat apa yang ia adalah. Pintu yang terbuka sedikit, tidak terbuka sepenuhnya, terbuka sedikit. Dan itu, memandangkan semua yang ada di antara kedua-duanya, sudah sesuatu yang luar biasa. Razali memanggil taksi, menunggu bersama mereka di kaki 5 sehingga tiba. Dia membuka pintu. Danish naik dahulu, kemudian Aminah. Sebelum menutup pintu, kanak-kanak itu memandangnya dari dalam. Encik Razali? Ya, terima kasih untuk jus itu. Razali menutup pintu, berdiri di kaki 5 melihat taksi itu pergi menyusuri jalan Tun Razak dengan hujan renyai-renyai di rambut dan tangan di dalam poket. Dan buat kali pertama, dalam masa yang lama, dia tidak tergesa-gesa untuk pergi kemana-mana. Yang tinggal 6 bulan kemudian, pejabat baharu Aminah berada di tingkat 3 bangunan pentadbiran kumpulan Kasim di sebuah koridor yang menghadap halaman dalam dengan pokok paku pakis yang seseorang telah meletakkannya di sana tanpa meminta izin sesiapa dan telah bertahun-tahun bertahan tanpa disiram sepenuhnya. Jawatan itu dinamakan penyelaras kebajikan kaki tangan domestik. Ia bukan jawatan yang dicipta untuknya. Ia adalah jawatan yang Razali telah memutuskan untuk cipta, kerana ia telah bertahun-tahun tidak wujud dan sepatutnya wujud sejak awal. Apa yang Aminah lakukan adalah mudah di atas kertas dan kompleks dalam praktik. Menjadi jambatan antara orang yang bekerja di rumah-rumah kumpulan itu dan pentadbiran, mendengar apa yang tidak dikatakan dalam laporan, menyelesaikan sebelum masalah membesar, menjadi orang yang dia sendiri perlukan dan tidak pernah ada. Dia tiba pada jam 8, keluar pada jam 5 tanpa shift berpecah, tanpa hari Ahad, tanpa waktu kerja yang berlanjutan sehingga semuanya selesai. Bulan pertama dia tiba 20 menit lebih awal, setiap hari, tanpa diminta sesiapa. Bulan kedua dia tiba tepat jam 8. Bulan ketiga dia mula mengambil 5 menit untuk kopi di halaman sebelum naik. Puan Saleha, yang masih menguruskan kaki tangan banglo, kadang-kadang meneleponnya untuk berunding. Bukan kerana Aminah mempunyai kuasa ke atasnya. Dia tidak mempunyai, tetapi kerana dia telah belajar bahawa Aminah melihat perkara yang dia tidak lihat. Danish pergi ke sekolah setiap hari. Kitaran pada hari Selasa adalah yang terakhir kedua. Dr. Lim telah memberikan hasilnya 3 minggu kemudian. Dengan cara bicaranya yang perlahan, seolah-olah berita baik juga memerlukan pendaratan. Tindak balas terhadap rawatan adalah berterusan. Penanda berada di arah yang betul. Dalam 4 bulan mereka akan memulakan protokol penyelenggaraan yang jauh lebih ringan, jauh kurang memenatkan. Danish telah mendengar semua itu duduk di kerusi konsultasi dengan kakinya tidak menyentuh lantai seperti biasa. Dan apabila doktor selesai, dia memandangnya dan bertanya, "Adakah ini bermakna saya akan sembuh?" Dr. Lim telah mengatakan bahawa itu bermakna dia dalam keadaan sangat baik. Danish telah berkata, "Tetapi ya atau tidak?" Dan doktor, yang telah 20 tahun dalam onkologi pediatrik dan telah belajar untuk tidak menjanjikan apa yang perubatan tidak dapat jamin, telah memandang budak lelaki berusia 9 tahun itu dengan mata besar dan serius dan telah berkata, "Ya, Aminah tidak menangis di konsultasi. Dia menangis di teksi dalam perjalanan pulang. Sendirian, dengan Danish tertidur di bahunya, dengan wajahnya rapat ke tingkap supaya pemandu tidak melihatnya. Dia menangis seperti orang yang melepaskan sesuatu yang telah dipikulnya begitu lama, sehingga dia tidak lagi tahu di mana beban itu berakhir dan di mana dirinya bermula." Haji Kasim meninggal dunia pada bulan Ogos. Ia bukan kejutan. Dia sendiri telah mengatakannya 3 minggu sebelum itu, dengan ketajaman fikirannya yang tidak berkompromi. "Razali, badan saya memberi isyarat dan saya bukan jenis yang mengabaikan isyarat." Dia meninggal dunia di katilnya pada waktu subuh dengan kaki yang tidak lagi sakit dan buku seperti biasa di meja sisi katil. Razali bersamanya malam sebelumnya. Mereka bercakap tentang perkara-perkara kecil, tentang taman, tentang pokok paku pakis di halaman pejabat yang Haji Kasim sendiri tanam bertahun-tahun dahulu tanpa meminta izin sesiapa, tentang resipi kari ayam yang Ibu Razali buat pada hari Ahad dan yang tiada seorang pun dari mereka pernah makan sama di mana-mana. Sebelum Razali bangun untuk pergi, Haji Kasim menahannya di pergelangan tangan. "Awak baik-baik saja?" Dia bertanya. "Bukan sebagai sapaan, tetapi sebagai soalan sebenar." "Saya lebih baik," kata Razali.
Haji Kasim melepaskannya, menutup mata. Itu sudah cukup. Pada hari Razali pergi ke tanah perkuburan, dia membawa bunga tanpa nama, bukan mawar, bukan carnation, beberapa bunga liar yang dia beli di gerai jalanan karena dia merasakan ia lebih jujur daripada bunga dari kedai bunga. Dia meletakkannya di atas nisan ayahnya. Dia berdiri seketika tanpa berkata apa-apa. Dia bukan seorang yang suka berucap, walaupun dalam keintiman. Kemudian dia pergi ke bahagian lain tanah perkuburan. Dia mengambil masa 20 menit untuk mencari nisan Encik Jeffrey bin Saleh. Ia adalah nisan yang sederhana, tanpa marmar, dengan nama terukir timbul dan tarikh yang Razali sudah hafal. Seseorang telah meletakkan bunga baru-baru ini, seikat kecil, sudah sedikit condong kerana berat. Aminah telah berada di sana pada hari yang sama. Razali tidak meletakkan bunga. Dia tidak mempunyai apa-apa untuk mengisi ruang itu yang bukan miliknya. Dia hanya berdiri seketika dengan tangan di dalam poket memandang nama itu. Kemudian dia berkata perlahan, tanpa berlakon, tanpa sesiapa mendengarnya. Saya minta maaf. 2 perkataan, tanpa saksi, tanpa ganjaran yang mungkin. Hanya itu. Petang itu, Aminah keluar dari pejabat tepat jam 5. Danish menunggunya di kaunter penyambut tetamu bangunan. Duduk di kerusi masuk dengan beg galas di lutut dan mata tertumpu pada telepon. Mereka telah mula membiarkannya pergi sendiri dari sekolah ke bangunan 3 minggu yang lalu. 4 blok. 4 blok yang sama yang dia berjalan dengan keseriusannya, mengira lampu isyarat, melintas hanya di lintasan pejalan kaki, selalu tiba sebelum jam 5. Apabila dia melihat ibunya keluar dari lift, dia menyimpan telepon. Jom, dia bertanya. Jom, mereka keluar ke jalan. Petang Kuala Lumpur cerah. Cahaya akhir petang yang jatuh panjang dan keemasan di fasad bangunan dan yang membuatkan sudut-sudut yang paling biasa sekalipun kelihatan selama beberapa menit sebagai sesuatu yang lebih. Danish berjalan di sebelah ibunya dengan tangan di dalam poket seluar. Dia sampai ke bahu Aminah. Dalam 6 bulan dia telah membesar 2 cm. Rambutnya telah tumbuh semula, tidak sepenuhnya. Cukup untuk dia menyikatnya dengan tangan apabila dia melihat dirinya di cermin dengan gaya baharu itu. Separuh bangga, separuh bertanya, Ibu, apa, Encik Razali akan datang ke hospital lagi? Aminah memikirkan soalan itu. Saya tidak tahu mengapa. Kerana saya suka. Dia berhenti seketika. Saya suka dia. Mengapa awak suka dia? Danish mempertimbangkannya dengan keseriusan yang dia pertimbangkan segalanya. Kerana dia tidak banyak bercakap. Berhenti seketika. Dan kerana dia membeli jos strawberry tanpa bertanya sama ada mereka ada perisa lain. Itu bermakna dia mendengar dengan baik apabila awak memberitahunya saya suka. Aminah memandangnya. Ayah awak juga begitu, katanya. Dia mendengar dengan baik, Danish mengangguk. Dia menyimpannya seperti dia menyimpan perkara penting di dalam dirinya, di mana perkara-perkara tidak akan hilang. Mereka terus berjalan. Pada suatu ketika, tanpa salah seorang daripada mereka mengatakannya. Danish meletakkan tangannya di tangan ibunya. Aminah menggenggamnya. Bandar terus bergerak, bas, suara-suara. Bunyi latar belakang yang Kuala Lumpur ada setiap jam. Tetapi di blok itu, pada saat itu, hanya mereka berdua berjalan di bawah cahaya panjang dan keemasan itu, dengan tangan satu sama lain, tanpa tempat penting untuk dituju. Dan itu sudah cukup, sebenarnya itu segalanya.